perjuangan tanah air. Bapak Saudara, pada suatu pagi yang indah, bunyi burung berkicauan ditemani angin yang dingin. Seperti biasa, penduduk kampung melakukan aktiviti harian mereka. Ada yang bercocok tanam, ada yang berjual beli, di samping kanak-kanak bermain dengan riang di tepi sawah. Terdapat sepasang ibu dan anak sedang berjalan sambil berbual. Si anak bertanya kepada ibu, "Ibu, sungguh indah sekali kampung kita ya ibu." "Benar wahai anakku, kampung kita ini memang aman dan harmoni." "Ibu, memandangkan umur saya sudah meningkat dewasa, bolehkah saya meminta satu hajat kepadamu ibu?" "Apakah dia anakku?" "Saya ingin berkahwin dengan gadis kampung sebelah ibu." "Apakah kamu sudah bersedia?" "Sudah ibu." "Bagus, mari kita berbincang di rumah." Ahmad pulang ke rumah sendiri manakala ibunya singgah di pasar pembuka. Alam yang hijau menjadi sebab kita hidup, membekalkan udara yang nyaman agar manusia terus kekal sihat. Burung-burung terbang tinggi di atas langit, tidak malu berbuat kicauan. Sungai di tepi tenang mengalir, membawa daun kering ke tepi sungai. Di kampung kecil dan damai ini, anak kecil bermain riang, sibuk bermain di tengah sawah, dihiasi penuh dengan gelak tawa. Petani sibuk membajak sawah dengan harapan padi melimpah. Peluh menitis di pipi, anda sayang pada bumi yang diberkati. Namun begitu, suasana tiba-tiba berubah. Bunyi siren, derak kaki tentera dan bunyi pesawat menandakan tibaan tentera Jepun. Semua penduduk kampung terhenti memandang langit dengan cemas. Ibu mula berlari pulang ke rumah dengan tergesa-gesa. Bapak juga jam mengukur. Babak kedua. Dalam rumah kecil di sebuah kampung, suasana malam menjadi tegang. Ibu dan Ahmad sedang berbual antara satu sama lain. Ibu duduk di tepi tingkap sambil melihat keluar dalam keadaan yang resah. "Ahmad anakku, kau tahu zaman makin susah sekarang. Jepun dah sampai. Mereka buat apa saja yang mereka mahu." Ahmad dalam keadaan marah. "Mak, saya takkan biarkan Jepun pijak tanah kita macam ni. Mereka kejam. Mereka rampas harta orang kampung. Bunuh siapa yang lawan." Ibu memandang Ahmad dengan pandangan penuh kasih sayang. "Jangan terlalu ikut marah, nak. Jangan korbankan diri tanpa fikir panjang. Kau satu-satunya anak mak. Mak tak nak kehilangan kau, Ahmad." Ahmad berdiri dengan semangat membara. "Tapi mak, kalau kita tak lawan, siapa lagi? Saya tak boleh duduk diam tengok semua ini berlaku. Kawan-kawan saya dah mula menyertai askar Melayu dan saya nak ikut mereka." Ibu menahan air mata. "Mak faham, Ahmad. Mak faham. Tapi ingat, jangan buat sesuatu yang terburu-buru.
Je pun tak kenal belas kasihan. Mereka dah bunuh ramai orang tak bersalah. Ahmad pun keluar dari rumah. Suasana tegang di luar rumah. Sekali pun tiba di kampung untuk mencari pemberontak. Ahmad pula bersiap untuk keluar menyertai askar Melayu. Tetapi tiba-tiba rumah mereka diserbu. Askar itu pun menendang pintu rumah dan masuk dengan garang. Di mana anak kamu, wanita tua? Kami tahu dia terlibat dalam pemberontakan. Ibu menggigil, tapi berani berdiri di hadapan. Anak saya tak ada kaitan dengan apa-apa. Kami hanya orang kampung biasa. Ahmad bersembunyi di belakang dinding, mendengar dengan cemas. Mak, jangan lawan, bisik Ahmad. Askar itu pun menampak ibu dengan kejam. Jangan bohong. Kami akan hancurkan sesiapa saja yang menentang Jepun. Ibu terjatuh, tapi bangkit dengan sisa-sisa kekuatannya. Kalian boleh bunuh saya, tapi anak saya tak akan tunduk pada penjajahan kalian. Sekalipun pula yang sabar dan mengurus pedang. Kau mau mati? Baik, ini balasan kepada siapa yang berani melawan Jepun. Ahmad terkejut, terkaku melihat ibu yang disiksa. Tak, jangan. Mak, bisik Ahmad tanpa mengeluarkan suara yang kuat. Ibu menoleh pada Ahmad buat kali terakhir dengan suara yang lemah. Ahmad, jadi askar pun tanpa belas kasihan menikam ibunya. Ibu jatuh ke lantai dan kehilangan nyawa. Tanpa sifat belas kasihan, merentap segala harta dengan rakus, merampas dan menodai maruah, meninggalkan luka yang dalam dan tak mungkin sembuh dengan masa. Anak-anak kecil menangis tanpa suara. Ibu-ibu bersembunyi di celah bayang-bayang. Lelaki-lelaki yang melawan, siksa, diikat, dibunuh tanpa bicara. Setiap jeritan merupakan amaran kuat yang masih hidup, bahawa nyawa kami hanyalah permainan. Malam-malam kembali sunyi, bukan kerana tiada suara, tapi kerana ketakutan yang menyelimuti, menyekat segala nafas kebebasan. Setiap langkah adalah penderitaan. Setiap hari adalah perjuangan tanpa jaminan esok. Dan di tanah ini kami hanya menunggu, adakah ada lagi hari esok, atau adakah semua ini akan terus kelam. Babak 3, penyesalan hidup. Suasana hening. Ahmad berada di tepi kubur ibunya. Waktu petang, langit mendung. Ahmad duduk bersimpuh di tepi kubur, memegang tanah merah yang masih
Wajahnya pun penyesalan. Air mata menitik jatuh satu persatu. Ahmad memandang kubur ibunya dengan sedih. Suara Mak, maafkan saya, Mak. Saya tak dengar nasihat Mak. Saya terlalu degil, terlalu berkeras nak ikut perasaan sendiri. Menunduk memegang tanganku. Mak, saya tahu Mak selalu ingatkan saya. Jangan terburu-buru. Jangan biarkan kemarahan kawal tindakan kita. Tapi saya tak dengar. Berhenti sebentar, menangis perlahan. Saya cuma nak melindungi tanah air kita, Mak. Saya nak buat Mak bangga. Tapi saya tak pernah fikir apa yang saya korbankan ini mungkin lebih besar dari apa yang saya mampu terima. Ahmad mengusap wajah. Suaranya semakin perlahan. Sekarang Mak dah tiada. Kerana Ahmad, kerana keangkuhan Ahmad. Kalau Ahmad dengar kata Mak dulu, mungkin Mak masih ada di sini bersama-sama dengan Ahmad. Air matanya mengalir deras. Ahmad rindu suara Mak, rindu sentuhan Mak, rindu segala nasihat yang Mak selalu beri. Sekarang Ahmad hanya ada kenangan sahaja yang tinggal. Hanya ada penyesalan. Menggenggam tanah kubur berbeda. Mak, saya janji saya akan terus berjuang, tapi kali ini dengan lebih berhati-hati. Saya akan ingat pesan Mak sampai bila-bila. Walau saya tak akan pernah dapat tebus dosa saya. Saya hanya mampu minta ampun, Mak. Ampun dari hati anak yang hina. Ibu, kata-katamu dulu aku abaikan. Nasihatmu aku lempar jauh ke awan. Kini aku hanya duduk di sini, di sisimu yang tak lagi bersuara. Tapi apa yang tinggal hanya kuburmu yang bisu. Hanya tanah merah yang teguh menjadi saksi pada dosa anakku. Ibu, seandainya waktu bisa kembali, aku akan dengar setiap bicaramu. Akan ku genggam nasihatmu erat-erat, supaya penyesalan ini tak menjadi penjara. Namun kini hanya doa yang mampu aku titipkan. Hanya tangisan sepi di bawah langit malam, mengirimkan rinduku yang tak bertepi ke alam yang tak dapat aku gapai. Ibu, maafkan aku. Rinduku akan selalu hidup di dalam hati, bersama penyesalan yang tak pernah mati. Bapa keempat.
dendam atas kesesaraan. Ahmad berusaha siang dan malam menjalani latihan bertempur untuk berhadapan tentera. Di dalam hati Ahmad berkata, aku di sini berusaha untuk balas dendam. Mereka membunuh ibu aku. Aku akan membuat mereka rasa apa yang aku rasa. Tiba-tiba Ahmad terdengar bunyi apa itu. Lalu Ahmad pun berbisik. Siapa di sana? Seorang lelaki berpakaian seragam Jepun muncul. Namun Ahmad menyedari wajah itu dikenalinya. Hasan, kau? Apa kau buat dalam seragam Jepun? Hasan kelihatan terkejut. Ahmad, aku tidak sangka kita akan bertemu lagi dan begini caranya. Hasan merupakan sahabat karib Ahmad semasa kecil. Ahmad pun berkata, kau jadi askar Jepun? Kenapa Hasan? Kau sanggup khianat bangsa sendiri? Lalu Hasan menjerit, lah, peduli apa aku? Kalau tidak, keluarga aku akan dibunuh. Aku buat ini semua untuk mereka, bukan untuk Jepun. Ahmad pun berkata, tapi kau sedang melawan kita, bangsa kita sendiri. Bagaimana kau masih berdiri di sini dengan seragam itu dan berjuang untuk penjajah, Hasan? Hasan berkata, aku tak minta perkara ini berlaku. Ini bukan yang aku minta, tapi keadaan memaksa aku. Kita semua berperang untuk sesuatu, kan? Aku hanya cuba bertahan hidup sambil menghalalkan pedang kepada Ahmad. Ahmad pun berkata, bertahan dengan mengkhianati tanah air sendiri. Kau di tanah ini kau lahir, di atas tanah yang setia, disusui air ibu pertiwi. Namun hari ini kau beralih menjadi bayang-bayang gelap dalamku. Ketika maruah kami dirampas, dihancur impian dan harapan, kau berdiri di sana dalam seragam musuh yang kau sanjung. Bersama pedang, kau hancurkan saudaramu sendiri. Apakah janji emas mereka yang membuat kau tega membunuh bangsamu? Adakah kekuasaan, harta atau sekadar kekuatan yang menjadikan kau boneka yang tidak bernyawa, mengorbankan jiwa, menjual kepercayaan? Di mata kami, kau sudah mati. Walau jasadmu masih berjalan, hati dan jiwamu telah lama terjual. Di tangan Jepun yang kau panggil tuan, mencipta luka di hati tanah air. Babak kelima. Suasana menjadi tegang. Kedua-duanya memandang antara satu sama lain dengan penuh kebencian. Hasan menggeluskan senjatanya ke arah Ahmad. Lalu Hasan pun berkata, tidak sangka kita akan sampai ke sini, Ahmad. Kau pernah jadi kawan baik aku, tapi nampaknya jalan kita berbeza. Ahmad pun berkata, kita tak pernah ada jalan yang sama sejak kau jual diri kau kepada Jepun. Hari ini aku akan pastikan pengkhianat macam kau takkan lagi menindas orang macam kita. Sebagai pendatang, jagalah adat. Jangan terlintas menjadi raja. Pertempuran sengit pun berlaku. Mereka bertarung bukan sahaja dengan senjata
yang membara di dalam diri mereka. Serangan demi serangan dilancarkan, mencerminkan konflik yang telah lama terpendam. Lalu Hasan pun menjerit sambil bertaruh. Kau bodoh Ahmad! Ini bukan soal pengkhianatan. Ini soal bertahan hidup. Kau fikir kita boleh menang? Kau hanya menunggu kematian. Lalu Ahmad pun berteriak kembali. Kau salah Hasan! Hidup bukan sekadar bertahan. Aku berjuang untuk sesuatu yang lebih besar. Untuk tanah air. Untuk maruah bangsa kita. Mereka terus bertarung. Masing-masing mencurahkan semua kemarahan dan kekecewaan. Pertempuran semakin sengit. Dan akhirnya Ahmad berjaya memasukkan keris ke leher Hasan. Lalu Ahmad pun berkata, "Seinci kau bergerak, jangan mimpi dapat kau berjumpa keturunan kau lagi. Aku orang Melayu yang akan membela bangsaku. Walaupun badai di tangan sekalipun, aku sedia menghadap. Ini kan pula pengkhianat laknat seperti kau. Islam agamaku, Melayu bangsaku. Takkan aku duduk berdiam melihat apa yang kau buat kepada bangsaku." Hasan bergerak dan menjerit. Lalu Ahmad pun berkata, "Jangan kau fikir kau ibarat Tuhan. Apa kau dan Jepun buat kepada orang kami seperti pengemis di tanah sendiri. Masa kau dah sampai, Hasan." Lalu Hasan menepis tangan Ahmad dan Ahmad bertindak menikam Hasan. Perlahan-lahan Hasan hilang nyawa. Sajak berjuang. Di tanah ini kami berdiri di bawah langit yang dahulunya merdeka. Namun kini penuh dengan darah dan tangisan, ditelan gelap dengan penjajahan. Namun hati ini tak pernah padam. Dalam gelap yang penuh derita, kami berkumpul di hutan dan lembah, berikrar dengan jiwa yang bernyala. Tanah ini tanah kita, bukan milik mereka yang datang merampas. Dari bayang-bayang kami bangkit dengan semangat yang tajam. Di setiap langkah ada jejak perjuangan. Di setiap nafas ada harapan kebebasan. Kami tak gentar walau maut di depan. Kerana tanah ini milik kita. Setiap pohon, setiap sungai menjadi saksi keberanian anak bangsa yang tak pernah tunduk dan tak pernah menyerah hingga fajar merdeka mencium. Bergemalah laungan merdeka. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
ke-6 selepas merdeka. Suasana berubah tenang. Latar belakang kini menunjukkan kampung yang sama seperti pada pengingat, tetapi suasananya lebih modern. Bendera Malaysia berkibar-kibar. Atuk duduk di beranda rumah yang baru. Kini 67 tahun telah berlalu selepas capai kemerdekaan, bebas dari penjajahan asing dan rakus mencuri kekayaan hasil bumi kita. Ayo, bangkitlah bangsaku, bangkitlah, bangunlah demi memperjuangkan maruah dan nasib negara kita. Tu, apa khabar? Sihat? Esok 21 Ogos kan tu? Ya, itu tarikh keramat negara kita. Tarikh keramat? Apa maksud Atuk? Cucu memegang bendera kecil Malaysia dan melihat ke arah Atuk dengan kagum. Atuk walaupun sudah tua masih mempunyai semangat juang yang sama. Ia menunjuk ke arah bendera Malaysia dengan bangga, seolah-olah menceritakan tentang perjuangan kemerdekaan yang telah dilalui. Junjung tinggi berada di Atuk menandakan bahawa semangat patriotisme kini turunkan ke generasi baru. Tanah ini menjadi saksi perjuangan nenek moyang kita melawan penjajah keparat yang kejam, sibuk mencuri kekayaan tanah kita. Merdeka! Laungan keramat bergema. Kemerdekaan yang dituntut zaman berzaman akhirnya menjadi milik kita. Tiada lagi tangisan yang bersuara. Jalur gemilang berkibar megah menjadi tanda negara berkuasa. Keranamu Malaysia, aku di sini menabur bakti di tanah air ini. Jangan leka anak muda, kemerdekaan harus dijaga. Ia amanah yang perlu dipikul supaya negara kekal aman dan berdaulat. Lampu perlahan-lahan padam. Bendera Malaysia terus berkibar di latar belakang simbol kemerdekaan yang telah dicapai.